KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan program Bina Upaya Guru, iaitu sebuah program yang menelusuri kerjaya seorang guru sama ada mengajar di sekolah, menjadi pensyarah atau menceburi bidang pentadbiran. Pastinya program ini memberi inspirasi kepada guru-guru untuk menginjak ke satu tahap yang mereka gemar atau mengikut apa jua minat mereka yang diilhamkan bagi kerjaya seterusnya. Jadi pada hari ini saya bawakan satu topik yang cukup istimewa untuk dibincangkan di studio Didik TV, iaitu kepimpinan instruksional. Apakah kepimpinan instruksional? Yuyu pun tertanya-tanya apakah yang akan dikupas pada episod kali ini, dan pastinya kami bawakan dua tetamu yang cukup istimewa bagi merungkai dengan lebih lanjut soal kepimpinan instruksional. Bersama saya pada hari ini adalah Puan Norihan binti Azizan, pensyarah cemerlang Institut Aminuddin Baki, Cawangan Utara KPM. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang ke studio Didik TV. Dan Dr. Kalai Selvan Arumugam, Ketua Jabatan Penilaian dan Pentaksiran Institut Aminuddin Baki, Cawangan Utara. Salam sejahtera. Salam Apa khabar sejahtera. Doktor? Baik, bagus. Okay. Ya. Jadi kita harap tetamu-tetamu kita sihat dan bersedia untuk merungkai dan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada penonton Bina Upaya Guru pada hari ini. Jadi Puan Norihan, seorang pensyarah cemerlang Institut Aminuddin Baki, saya ingin bertanya, salah satu aspek yang penting untuk memastikan kemenjadian murid khususnya dari segi kepimpinan adalah bagaimana kita manuver atau bawa mereka agar mereka mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang boleh menjadi contoh kepada para pelajar lain. Boleh Puan jelaskan apakah sebenarnya kepimpinan instruksional? Okey. Terima kasih. Sebenarnya kepimpinan instruksional ini adalah satu bidang utama yang kita bawa di Institut Aminuddin Baki, kerana ia merupakan satu bidang utama ataupun tugas utama pemimpin-pemimpin di sekolah untuk mereka memastikan kemenjadian murid dari segi kurikulum itu sendiri. Kenapa kepimpinan instruksional? Kerana kalau kita tengok daripada definisi ataupun konsep yang dikemukakan oleh kepimpinan instruksional ini, kita banyak membawa definisi yang berkaitan dengan apakah pemimpin sekolah itu perlu laksanakan dan bagaimana mereka cakna ataupun ambil peduli tentang pengajaran guru, pembelajaran murid dan seterusnya, bagaimana membangunkannya. Dan satu lagi, bagaimana mereka membina suasana pembelajaran di sekolah supaya PDP dapat berjalan dengan lancar. Itu satu definisi yang kita bawa. Tapi satu lagi definisi yang saya agak bermakna juga adalah bagaimana pemimpin sekolah ataupun pemimpin pendidikan itu sendiri menggalakkan inovasi kurikulum dalam kalangan guru ataupun murid-muridnya. Dan dalam hal ini kalau kita tengok bagaimana dia buat perkembangan PDP itu supaya apa yang berlaku di sekolah itu dapat mencapai matlamat ataupun hasrat yang kita inginkan. Jadi kepimpinan instruksional secara tak langsung kalau kita lihat di sini dia berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran guru, pembelajaran murid itu sendiri. Jadi banyak yang kita lihat kepimpinan instruksional dilaksanakan di sekolah ataupun institusi pendidikan seperti matrikulasi, IAB sendiri dan juga di IPG. Nah, itu dia, pengajaran dan pembelajaran sama-sama berkait rapat dan memerlukan antara satu sama lain untuk memastikan kemenjadian seorang murid. Yuyu pun tertarik juga apabila Puan Norihan sebut tentang inovasi kurikulum sebentar tadi. Memang sesuatu yang amat diperlukan. Namun apa yang Yuyu terfikir, Puan, bagaimanakah sebenarnya kepimpinan instruksional yang dilaksanakan oleh IAB mampu menyokong program-program oleh Kementerian Pendidikan Malaysia? Tapi sebelum saya masuk kepada menyokong tu, mungkin saya ingin kupas sedikit dari segi kepimpinan instruksional yang kami bawa. Ya. Jadi kalau dilihat dari segi kepimpinan instruksional, peranan dulu kita lihat ya, sebab IAB ini adalah pusat latihan kepada pemimpin-pemimpin pendidikan. Jadi peranan yang kami hasratkan
dalam membawa kepimpinan instruksional ni adalah supaya yang pertama sekali mereka tahu apakah visi misi mereka. Maknanya apakah matlamat yang mereka ingin capai. Ya, especially bila kita sebut tentang kepimpinan kurikulum di sekolah sebab dia berkait dengan instruksional itu sendiri. Ya. Jadi apabila dia tahu bagaimana apa yang dia nak capai, so dia kena tahu bagaimana dia nak capai. So menterjemahkan kepada tindakan yang boleh dilaksanakan oleh pihak yang berkaitan di sekolah. Itu yang pertama. Peranan yang kedua adalah bagaimana dia menguruskan program instruksional itu sendiri. Dalam hal ini kalau kita lihat dalam nak menyokong tadi bila disebut tentang menyokong program KPM, peranan yang kedua ni sangat berkaitan dengan program-program yang telah diaturkan oleh KPM. Jadi kalau kita lihat program instruksional dia berkait dengan bagaimana dia mengurus, merancang, mengelola, membimbing, menyela dan menilai aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang dilaksanakan di sekolah supaya ianya lebih berkesan. Jadi dalam hal ini kalau kita nak pastikan ianya berjalan, maka pemimpin-pemimpin pendidikan khususnya di sekolah itu kena pastikan bahawa guru yang nak melaksanakan tugas itu telah capai ke tahap potensi yang tertentu. Begitu juga apabila dia dah sampai ke tahap potensi yang tertentu, dia pula akan membangunkan potensi murid itu untuk capai ke tahap-tahap yang tertentu. Jadi Puan Nurihan, Yuyu pernah terdengar tentang program TS25. Boleh Puan jelaskan dengan lebih lanjut? Okey. Jadi apabila sebenarnya IAB juga terlibat dalam pelbagai program di peringkat KPM, tetapi program transformasi sekolah 2025 ataupun dalam kita kata yang dikenali sebagai TS25 ini, dia adalah berkaitan dengan kepimpinan instruksional tu kalau kita tengok secara langsung. Jadi kalau dilihat TS25 itu adalah untuk kemenjadian murid dan kualiti sekolah. Dan bila kita kata kualiti sekolah, dia berkaitan dengan pencapaian murid. Selalunya akademik lah yang selalu orang tengok kan. Jadi dia berkaitan dengan instruksional itu sendiri. Betul. Jadi bila ini berlaku, apabila kita nak kemenjadian murid dan kita nampak bahawa keupayaan ini boleh ditingkatkan melalui kepimpinan pengetua, guru besar, pemimpin pertengahan yang ada di sekolah itu, maka bagaimana TS25 ini kita kaitkan dengan program-program kepimpinan instruksional yang IB bawa. Ya. Jadi dalam hal ini satu perkara yang kalau kita lihat dari segi objektif TS25 tu, objektif pertama dia adalah untuk memantapkan kepimpinan pemimpin itu sendiri. Jadi dalam nak memantapkan kepimpinan itu adalah fungsi IB. Jadi fungsi IB adalah untuk memastikan pemimpin pendidikan di KPM dapat ditingkatkan keupayaan dia. Jadi objektif itu sendiri adalah memang berkait rapat dengan IAB. Jadi program-program yang dibawa di IAB, khususnya kepimpinan instruksional tu, kami cuba selarikan dengan pengisian dia supaya apa yang berlaku di bahagian yang lain dan juga apa yang IAB buat dia diselarikan. Itu dia. Sudah mempunyai ciri-ciri kepimpinan tetapi perlu diperkasakan lagi kepimpinan yang telah dimiliki. Ada banyak lagi soalan. Saya pun nak ajukan soalan kepada Dr. Kalai. Kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Anda masih menyaksikan Bina Upaya Guru Didik TV KPM dan pastinya saya masih lagi ditemani dengan dua tetamu istimewa iaitu Puan Nurihan dan juga Dr. Kalai. Okey semua? Okey lagi. Okey. Baik, kita akan teruskan perbincangan kita soal kepimpinan instruksional pada hari ini. Saya mahu ajukan soalan kepada Dr. Kalai. Saya simpan sebenarnya soalan untuk Dr. Kalai sebentar tadi. Baik doktor, saya difahamkan untuk merealisasikan sesuatu pelaksanaan, kita memerlukan satu model atau kerangka yang baik. Jadi dalam konteks kepimpinan instruksional, bolehkah doktor terangkan apakah model atau kerangka yang digunakan bagi mencapai matlamat kepimpinan instruksional? Okey, baik, terima kasih. Okey, kalau kita tengok dari segi pelaksanaan sesuatu program ataupun dasar di sekolah ya, kita memang tidak lari daripada model. Sama jugalah untuk kepimpinan instruksional ni, kita gunakan model Hellinger. Tapi apabila kita menggunakan model Hellinger ini, kita dapati ada beberapa perubahan yang perlu kita lakukan di peringkat sekolah. Sebab Malaysia ni biasalah kan kita berbeza sikit daripada negara-negara lain. Jadi dalam konteks itu kita memang perlukan penambahbaikan ataupun adaptasi yang sesuai di konteks sekolah di Malaysia. Jadi kami tidak lari sebenarnya daripada model Hellinger,
Cuma kami telah adaptasikan model ini. Kami telah adaptasikan model ini seperti yang kita bincangkan tadi, iaitu dengan selaras dengan pelaksanaan TS25. Sebab TS25 ni sebenarnya dia telah membawa kepada konsep pembelajaran bermakna, iaitu PDP ni sangat penting. Tak boleh lari daripada PDP. Kalau pemimpin instruksional ni memang dia takkan lari daripada PDP. Jadi kerangka yang kami cuba adaptasikan dan perkenalkan ini adalah selari dengan program yang diperkenalkan di peringkat kementerian, iaitu TS25, iaitu yang utamanya adalah untuk membawa kepada pembelajaran bermakna. Jadi Dr. Yuyu tertanya-tanya juga, bagaimanakah kerangka yang disebut oleh Doktor sebentar tadi boleh kita kaitkan dengan pelaksanaan kepimpinan instruksional khususnya di peringkat sekolah? Okey, kalau kita tengok dari segi model kepimpinan instruksional yang diperkenalkan oleh Hellinger, okey, dan apa yang kita telah ubah suai di sini sedikit ialah sebenarnya kita tak ubah suai pun. Kita cuma adaptasikan saja. Kita telah bawa kepada 6 komponen utama ke dalam model ini, iaitu selari dengan program dan juga dasar-dasar yang diperkenalkan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Iaitu 6 komponen yang diperkenalkan, yang satunya ialah pembelajaran positif. Okey. Dia berbeza dengan sistem yang kondusif. Kalau kita tengok sekarang KPM banyak memberi penekanan kepada pembelajaran yang positif, iaitu pembelajaran yang menyeronokkan. Kita tak mau lagi kata suasana tu kondusif dari segi fizikal saja. Tak mau one way street kan, mesti ada interaksi. Mesti ada interaksi. So interaksi itu yang kita cuba nak implementasikan melalui pembelajaran yang positif. Okey. Kalau kita tengok komponen yang kedua, selari juga. Yang ini pun selari juga dengan sekolah TS, iaitu kita telah memperkenalkan KMR ataupun kemahiran mereka bentuk. Okey. Jadi apa yang kita cuba nak tekankan di sini ialah sebagai seorang pemimpin instruksional yang memberi perhatian kepada aspek pembelajaran di dalam bilik darjah, mereka harus membimbing, melatih guru-guru dan membangunkan guru-guru mereka untuk menyediakan satu rancangan pengajaran yang menyeronokkan. Betul. Jadi KMR tu dia akan support untuk pembelajaran yang menyeronokkan. You nak tarik sikit daripada jawapan Dr. Kalai itu. Bagaimana KMR ni ataupun kita cakap pembelajaran menyeronokkan, bagaimanakah kita sedia maklum kan dasar utama KPM adalah untuk pentaksiran bilik darjah. Bagaimana kita nak kaitkan, Doktor? Ya, itu yang saya nak cuba tekankan dalam komponen yang ketiga, iaitu pentaksiran bilik darjah. Kalau kita tengok sini, KPM telah banyak mengutarakan tentang cadangan atau idea untuk memperkasakan pentaksiran bilik darjah. Kalau kita tengok dalam kerangka yang diperkenalkan di peringkat AAB ini juga, pentaksiran bilik darjah telah diberi keutamaan, iaitu kita nak memastikan setiap guru di sekolah, pemimpin instruksional dapat melatih guru-guru di sekolah dan menyediakan guru-guru di sekolah ini sebagai seorang yang pakar dalam pentaksir. Bukan saja sebagai seorang pengajar, tetapi guru sekarang dia kena ada pembangunan kompetensinya dalam bidang pentaksiran. Guru bukan masuk kelas mengajar saja. Dia boleh mentaksir, melakukan penambahbaikan, mengambil tindakan susulan kepada anak muridnya. Sebab itu kalau kita tengok dalam kerangka ini, komponen yang ketiga pentaksiran bilik darjah ini telah diberi penekanan, iaitu sebagai pemimpin instruksional, pemimpin harus bangunkan guru-guru dari segi penggunaan strategi, penggunaan kaedah yang sesuai supaya membolehkan guru-guru itu menggunakan strategi-strategi pentaksiran yang berkesan dan berupaya untuk membangun murid-muridnya. Itu dia maksudnya, guru yang telah terlatih melatih guru yang lain, seterusnya guru itu pula memastikan murid-murid sama mempunyai sikap-sikap kepimpinan instruksional ini juga ya. Itu dia. Terima kasih Dr. Kalai di atas penjelasan yang diberikan, Puan Nurihan juga. Kita berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Kembali lagi bersama Didik TV KPM dalam program Bina Upaya Guru. Jadi sebentar tadi kita telah pun mendengar bahawa Dr. Kalai sebut 6 komponen dalam kerangka pelaksanaan kepimpinan instruksional. 3 telah disentuh, 3 lagi belum disentuh. Dr. Kalai secara ringkas berhubung 3 lagi komponen. Okey, kalau yang komponen yang seterusnya ialah berkaitan dengan pendekatan strategi pengajaran bermakna, iaitu apa-apa pun sebagai seorang pemimpin instruksional sentiasa kena beri pendedahan kepada guru-guru tentang strategi-strategi pengajaran yang terkini dengan
dengan menggunakan teknologi. Dan yang seterusnya adalah komponen yang berkaitan dengan pemantauan dan bimbingan instruksional, iaitu sebagai seorang pemimpin instruksional, walaupun guru-guru ini mempunyai kepakaran, walaupun guru-guru ini mempunyai keupayaan mereka masing-masing, namun keupayaan mereka harus dibangunkan. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah berkaitan dengan pelibatan ibu bapa dan komuniti. Kita tidak boleh terlepaskan ibu bapa dan komuniti. Jadi di sini memang jelas, walaupun pemimpin di sekolah memainkan peranan mereka tersendiri, namun ibu bapa dan komuniti juga harus memberi sokongan untuk merealisasikan pelaksanaan kepimpinan instruksional di peringkat sekolah. Oh, itu dia jelas kan Dr. Khalid katakan. Tidak boleh mengatakan bahawa pendidikan adalah di bahu guru semata-mata, tetapi keluarga dan masyarakat juga perlu memainkan peranan. Betul. Okey. Jadi seterusnya, you nak tanya apakah aktiviti yang dilaksanakan oleh IAB khususnya dalam bidang kepimpinan instruksional untuk membangunkan keupayaan pemimpin ni, Puan? Okey, terima kasih. Sebenarnya bila kita tengok fungsi IAB sendiri adalah untuk mengupayakan pemimpin pendidikan, khususnya bila kita sebut kepimpinan instruksional pemimpin sekolah. Jadi bagaimana kita nak bangunkan keupayaan mereka dari segi pengetahuan dan kemahiran, maka fungsi yang pertama yang dilaksanakan oleh IAB adalah latihan itu sendiri. Jadi latihan kita bangunkan ataupun membina modul yang bersesuaian, dan kemudian pemimpin pendidikan yang terpilih itu akan datang untuk mengikutinya. Dan latihan-latihan yang dilaksanakan menggunakan pendekatan yang terkini, dan pengisian modulnya adalah mengikut apa yang telah dilaksanakan oleh KPM itu sendiri. Selain daripada itu, kita juga banyak sekarang ni menekankan tentang coaching ataupun bimbingan kepada pemimpin itu sendiri. Dalam hal coaching, kalau kita tengok sekarang ni, kita ada satu aplikasi dalam laman web IAB iaitu Cosmic, iaitu bagaimana kita membantu pemimpin pendidikan dalam membangunkan sekolah masing-masing. Mereka boleh isi memohon melalui Cosmic dan memilih pensyarah-pensyarah yang mempunyai bidang kepakaran yang tertentu untuk membantu mereka. Jadi itu satu dalam bidang kepimpinan instruksional. Selain daripada itu, kita ada penulisan, penyelidikan yang memberi artikel-artikel bermakna, dan pemimpin pendidikan boleh menggunakan artikel ini untuk melihat apakah perkembangan terkini dan apakah yang boleh mereka buat di sekolah. Dan selain daripada itu, satu yang dinanti-nantikan juga ramai oleh pemimpin pendidikan adalah perkongsian yang kami selalu bawa, terutamanya dari segi kolokium. Dan mutakhir ini kita banyak buat kolokium secara dalam talian. Jadi kalau kita lihat, kolokium ini berkongsi tentang amalan-amalan terbaik pengetua, guru besar dan juga pemimpin-pemimpin pendidikan, dan mereka boleh berkongsi apakah yang boleh dilaksanakan di sekolah oleh pelbagai pihak ataupun pelbagai lapisan. Jadi dengan pelbagai inisiatif baik yang dilaksanakan oleh IAB, bagaimanakah pihak-pihak lain juga boleh turut memainkan peranan untuk memastikan kesinambungan program ini khususnya, dan juga pihak sekolah sendiri bagaimana? Okey, kalau kita tengok dari segi kesinambungan program-program ini, kita nampak jelas maksudnya KPM ini, bahagian-bahagian yang terlibat ini tidak boleh terpisah. Maksudnya untuk merealisasikan setiap program yang diperkenalkan di peringkat KPM ini, IAB, IPG, JPN, PPD sentiasa kena memberi kerjasama yang baik untuk membolehkan apa yang kita hasratkan di peringkat KPM ini dapat dicapai dan direalisasikan di peringkat sekolah nanti. Yuyu ada terdengar juga tentang rakan-rakan elit. Boleh doktor terangkan dengan lebih lanjut? Okey, rakan elit ini dia adalah lebih kepada program TS25, iaitu kunjung bantu untuk membimbing. Seperti yang Puan Norehan terangkan tadi, kita banyak memberi bimbingan, kita banyak memberi coaching kepada pemimpin-pemimpin sekolah. Jadi dalam konteks ini, rakan elit ini merupakan orang atau individu-individu yang akan membantu pemimpin sekolah. Contohnya kita ada pensyarah daripada IAB, pensyarah daripada IPG, SISC, SIP. Mereka ini adalah kumpulan-kumpulan yang sentiasa akan memberi bimbingan kepada pihak sekolah. Oh, itu dia. Maksudnya itulah kepentingan sekarang ni, jangan hanya orang kata rigid kepada satu perkara saja iaitu mengajar, tetapi perlu juga membina keupayaan kepimpinan instruksional. Sedikit daripada Puan Norehan dan Dr. Khalid berhubung topik pada hari ini. Puan? Okey, jadi saya berharaplah pelbagai pihak yang ada di KPM dan juga komuniti seterusnya dapat membantu pihak IAB dalam melaksanakan
aktiviti-aktiviti supaya kita dapat capai PNP yang berkesan tadi. Itu dia Dr. Kalai. Ya, sama juga harapan saya adalah untuk membolehkan kita merealisasikanlah PDP ini sangat penting. Jadi apa-apa pun kita bagilah tumpuan utama kepada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Itu dia daripada Dr. Kalai dan juga Puan Norihan. Saya ucapkan terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini yang sudi hadir di studio Didik TV. Jadi kalau Yuyu boleh rungkai di sini, kalau silap boleh tegur ya. Sedikit rumusan berkenaan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Kepimpinan instruksional ini memerlukan coaching, iaitu seorang pendidik mendidik pendidik yang lain agar ianya sampai untuk menjadi ataupun membina murid-murid yang mempunyai keupayaan kepimpinan, seterusnya menabur jasa dan bakti kepada masyarakat kelak, insya-Allah. Dan lagi satu Dr. Kalai, kalau saya boleh sebut tentang 6 komponen penting sebentar tadi, yang terakhir sekali Yuyu cukup berminat, iaitu jangan meletakkan tanggungjawab ini kepada bahu pendidik semata-mata. Sebaliknya, keluarga dan juga masyarakat memainkan peranan yang amat penting. Dalam konteks ini kita tahu bahawa ada satu konsep yang dipanggil quadruple helix yang memerlukan pelbagai peranan pihak seperti masyarakat, komuniti, keluarga, tenaga pengajar dan juga kerajaan sendiri untuk bersama-sama memastikan kemenjadian murid. Itu saja topik kita pada hari ini, kemenjadian kepimpinan instruksional. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Kalai kerana sudi hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Norihan, pensyarah cemerlang kita yang sudi hadir pada hari ini. Saya kira kita akan berjumpa lagi di episod akan datang dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam hormat. Didik TV KPM